Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Puan Wati, Mr. M, tadi siapa, Syuhada tadi, termasuk juga ni tuan muda Iman kita ni, yang comel ni. Okey. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi join malam ni. Dan terima kasih juga sebab support kita punya usaha. Usaha kita nak actually kita nak set up perpustakaan maya lah dalam kita punya akademi ni. Dan ini adalah salah satu usaha kita untuk dapatkan dana, dan alhamdulillah tadi Puan Wati dengan Mr. M dia willing nak menyumbang jugalah kan. So akhirnya nanti sumbangan tu pun akan kembali kepada kita juga melalui sekolah kita, melalui sekolah anak kita. Okey, so kebetulan malam ni ada salah seorang ahli kita yang meninggal dunia. Lupa pula nama dia. Nazri. Kan? Cik Nazri nama dia. Nazri. Nazri. So itulah hari tu dia ada pendarahan kat kepala semua accident. So sepatutnya Tuan Syamsul dengan guru besar kita pun ada sekali malam ni, tapi diorang pergi masjid untuk itulah dalam majlis tu lah. So kita ambil kesempatan untuk baca, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Allah, mudah-mudahan dia masuk syurga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so sebab ni first kita punya webinar. Sebelum ni pun tak pernah buat lagi webinar ni first time. So saya Sofi Sofian ketua unit digital lah di Akademi Bakat IPS. Dan kita punya projek untuk tahun ni adalah untuk mewujudkan perpustakaan maya. Dan alhamdulillah kita dapat kerjasama yang baik daripada Puan Nurul kita ni. So consider Puan Nurul kita ni as project manager lah dalam kita punya projek perpustakaan maya ni. Okay, tanpa buang masa, mungkin Puan Nurul boleh terangkan sedikit kot serba sedikit pasal kita punya projek ni, dan ringkir ni jugalah apa yang kita akan buat nanti seperti ni. Okay, silakan. Terima kasih Tuan Sofi. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly nak ucapkan terima kasih kepada tuan-puan yang dapat hadir, dan tuan muda, dan puan muda yang boleh hadir pada program ni. So memang kita purposely, actually saya beritahu kat Tuan Sofi, tak apa 3 orang ke 2 orang kita jalan je, because normally the first start tu memang susah. Tapi kalau kita tak start lah sampai bila. Itulah kan. Jangan tangguh. Sebelum raya, lepas raya. So bila nak buat kan. So jadi at least kita bila dah ada our first start, kita dah boleh jalankan. Okay. So normally the first step tu memang susah. So and then alhamdulillah hari ni berjaya juga. Even tu daripada pagi sampai ni saya baru balik ni. Saya try to allocate masa, because pertama kita punya passion KIG Kelab Digital, kami ada satu passionate untuk menghasilkan perpustakaan maya. So alhamdulillah bulan ni kan Tuan Sofi kan kita launching perpustakaan fizikal kan. Hari tu siapa tu yang daripada PPAS Alam tu. PPAS tu dah launchingkan pusat fizikal. So actually apa yang kita punya objektif nanti ialah insya-Allah jika ada rezeki kita akan wujudkan perpustakaan maya di mana kita boleh akses di mana-mana, dan yang kedua mungkin kita boleh akses buku secara e-book. Okey. So secara maya lah. Okay, so jadi ada banyak kemudahan lah, sebab sekarang ni pun kita ada teknologi, cuma dekat sini even though kita gunakan perpustakaan maya, kita menekankan tentang
kesihatan lah. Maksudnya kita tengok kan apa panggil bila kita gunakan mata untuk tengok apa panggil baca buku everything semua ada demi impact. Okay, so jadi apa yang tujuan kita punya program hari ini ialah salah satunya bila ada pustakaan maya mesti ada buku, ada e-book. So jadi e-book yang kita nak hasilkan tu kita punya passion ialah daripada anak-anak, daripada KIG yang kita nak apa panggil hasilkan buku. Okay, kenapa kami bersungguh-sungguh nak buat e-book ni? Sebab salah satunya itulah kita tahu macam tadi lah, kita tahu ajar kita bila kita nak kena ada satu amal jariah. Itu yang memang betul passion di mana bila something that yang kita ada amal jariah yang kita boleh share. Semua orang kata kena nak buat buku ni mesti something yang apa panggil nak kena bombastic, nak kena apa panggil very educated or something that apa panggil benda kena ada lah education level. So tapi bila saya berkenalan dengan e-book satu program ni, okay, di bawah Master Shiro Global Academy. So, tapi saya jumpa ramai sangat yang seusia 80 tahun pun ada dan semuda apa panggil 7 tahun pun ada, 6 tahun ada boleh keluarkan komik. And then dia menulis tu adalah based on the passion. Tu lagi bagus, maksudnya dia panggil berkongsi apa yang ada di fikiran untuk orang lain tahu. Tu yang that's why saya terpanggil untuk sharingkan pada hari ini macam mana kita nak mulakan kick off the first start. Sebab tu kalau saya buat sharing okay. Kerana ikutkan saya buku yang pertama, okay, ini adalah contoh pustakaan maya yang ada, tapi dia bukan pustakaan maya, ini ialah panggil e-book bookstore. Tapi saya brandingkan dia sebagai pustakaan maya, tapi ni personally company saya punya. Okay, di mana buku yang saya hasilkan yang pertama ialah tentang langkah usaha masa bagi supermom. Yang pertama. Sebab apa? Memang susah sangat nak first start tu, saya nak buat buku tu. Memang tak buat sebab bila buat je nak uruskan anak saya 4 orang, so nak buat family. So, jadi benda tu tak ada masa. So that's why saya try juga macam mana saya my passion lah macam mana saya seorang ibu, seorang saya pun berkejaya and then nak uruskan masa. Sebab apa benda nak tulis buku ni kena ada masa, nak allocatekan masa. So that's why the first book yang saya hasilkan tentang bagaimana nak uruskan masa dengan betul. Okay, so jadi masa yang nak allocatekan. Okay, and then bila yang kedua, bila saya berjaya dapat hasilkan buku, kat sini nampak yang buku yang kedua ialah tentang how to write e-book. Okay, yang ini saya akan sharekan pada malam ni dengan tuan-puan. Kalau ada soalan tanya je, okay, boleh unmute, tanya ataupun letak kat chat. Kita buat santai-santai, tak ada bukan kelas. Ini orang panggil ajaran apa Tuan Iman Iman kecil kat sini, so jadi Iman anggaplah kita ni sama-sama nak belajar. Buat santai-santai je. Okay, kata, aunty nak tanya, so angkat tangan je. Alright? So, okay, saya buka yang dia punya first. Okay, saya buat. Okay, yang ini based on my e-book. Okay, cuma lain sikit e-book saya ni daripada yang biasa orang buat macam nak menulis. Tapi sebab saya ni buat benda, saya tak suka buat benda yang macam tak ada manfaat. Selain macam ni, dia buat apa panggil? Satu batu boleh kira banyak-banyak benda kan. Itulah contohnya kan. So jadi bila saya buat buku, saya kata okay, selain saya sharingkan dari segi akhirat kan, orang yang baca, saya kata saya nak get sales. Sebab apa? Buku nak dapat sales, saya tak nak daripada hasil jualan buku. So jadi sebab saya tahu nak jual buku senang. Macam contohnya apa yang buat Harry Potter tu kan. Setelah beberapa tahun, 10-15 tahun tulis buku, orang tak kisah apa semua kan. So baru dia ditawan. So very long. Biar saya bukan yang sabar. So jadi itu yang orang panggil saya passion lah. Saya macam it's not saya jenis yang tak sabar nak buat buku. So jadi saya berfikir macam mana cara yang terbaik untuk saya tulis. Tapi actually saya dapat sales. So alhamdulillah buku yang saya hasilkan tentang GMP, okay, Good Manufacturing Practice. Dan saya dapat first year saya bernilai 3,800. So jadi saya tak jual buku. Saya jual konten dalam dia dan saya jadi training untuk trainer about the GMP. And then benda tu yang saya nak bawakan dekat hari ni. So jadi macam mana nak jadikan e-book tu sebagai satu communication tools untuk apa panggil, untuk kita berbicara atau kita nak cakap atau kita pakai tools untuk kita marketing, untuk kita projected ourselves atau something macam kita nak jadi professional, kita kena ada buku. Nak jadi professional kita tahu okay, contohnya walaupun sebagai
contoh jual insurans kan, ataupun kita sebagai kanak-kanak ke apa kan, bila ada buku kita tahu okay, we walk the talk. Maksudnya tak cakap je, tapi kita buat. Kita nak orang boleh baca kita punya buku tu. Okay, that's why kalau tengok tajuk ni pun, how to write e-book and get more sales. Sales kan. So because kalau ikutkan duit jual buku ni sikit je. Kan, there is a small money in selling book, but the big money is the services around the book. So bila kita nak start writing the book, you all kena fikirkan why actually you want to write the book. Okay, selain the main big why kita ialah untuk sharing our knowledge. Right? So yang ini tak apalah, Awal Nurul sebab saya branding dulu mula-mula nak letak Nurul kan. So bila tak Mama Nurul ni macam lebih dekat sikit kan, macam Mama kan. So jadi ini orang panggil saya dekat geng-geng ibu. Okay, geng-geng ibu panggil saya Mama Nurul. Okay, right. So, okay. So yang ini yang about disclaimer. Okay, ya, about declaration is something that is standard yang kita nak letak dalam ISBN. So, bila kita nak letak EISBN, kita kena ada satu prosedur lah yang kita kena follow, dan dia punya buku kena at least 35 muka surat. Puan Nurul, yeah. Boleh serangkan secara ringkas tak ISBN tu sebenarnya macam mana Puan Nurul? Okay, ISBN ni kalau ikutkan, dia adalah satu macam katalog, pengkatalogan yang nak letak dalam pustakaan. Kan dia ada number tu kan, numbering. Okay, actually kalau ikutkan that numbering tu, bila kita apply, okay, bila kita apply numbering tu, dia jadi katalog kita. Katalog buku kita nak cari, dan cara nak memang mudah je. Dulu kita macam susah kan nak buat, kena ada publisher kan. But actually ikutkan kita adalah own publisher, kita boleh letak kita sebagai own publisher, tak perlu pakai orang lain. So jadi yang benda tu yang kita boleh buat. So jadi secara ringkasnya, bila buat katalog tu, nanti kita ada borang. Nanti kita akan dalam workshop, kita akan jadi satu-satu. Dalam workshop nanti, bila kita dah ready, dan kita akan buat EISBN, kita akan apply, dan kita akan pastikan kita boleh jual buku tak, jual buku tak ada EISBN pun tak ada masalah. Tapi bila nak masukkan dalam pustakaan nak trace, lebih senang ada EISBN. Macam kita buat ni lah, kita punya katalog kan. So jadi bila orang nak rujuk tu, okay, rujuk kepada EISBN berapa. Tu yang dia punya ni lah, dia punya kelebihan dia. Minta maaf saya lagi Puan Nurul dah halang kan. ISBN ni adakah dia standard, maksudnya unik untuk satu buku, maksudnya satu dunia guna ISBN yang itu saja? Lain. Betul, lain. Dia tak sama. Oh. Dia ada nombor dia. Dia ada nombor, dia akan bagi nombor dia. Maksudnya dia bukan dalam library tu sajalah. Maksudnya satu dunia akan refer pada ISBN. Sepatutnya ia macam tu. Oh, okey. Dia masuk sepatutnya lah, yang saya tahu sepatutnya. Tapi saya tak berapa arif sangat tentang tu, tapi sepatutnya dia pakai katalog bila pengkatalogan tu, sebab yang dibagi ni memang pustakaan negara. Okey. Bagi tu. So jadi kat sini yang kita boleh buat lah. Okay. So, okay. Puan, sorry Puan, siapa saja boleh apply ISBN tu? Betul, sesiapa saja, dan dia akan letak tu nanti dia ada borang, and then kat situ dia akan masukkan you as the own publisher ke ataupun ada publisher lain, and then so dia kat situ kita akan ada borang, dia akan isi je. Lepas tu dia online, sekarang online je, isi, and then that borang tu kita akan masukkan, dia ada dia punya prosedur lah. Contohnya kita letak dia punya content, label content, and then dia akan check. So kita ada macam contohnya kat sini, okay, dia kata kena ada disclaimer, declaration, and then dia ada kena ada panggil atas background kan. And semua dia ada punya standard, and then kena minimum 35 page. Then lepas tu bila kita hantar pada mereka, dan kata contoh hari tu saya kena reject sebab dia kata saya tak ada copyright, bawah tu perkataan copyright. So jadi dia reject, so jadi kita betulkan, kita upload balik, lepas tu dia akan keluarkan satu, dia akan keluarkan dua. Satu macam bentuk scan tu, code kan, QR code. And then dia akan bagi nombor. So that QR code tu kita akan masukkan, letak kat buku kita. Nanti saya akan tunjukkan satu contoh yang ada ada EISBN tu. So jadi kat belakang tu dia bagi nombor dan juga dia punya QR code. Puan, minta maaf Puan. Saya jadi terminat pula ISBN ni. Okey, maksudnya ISBN ni ada satu pihak yang menjaga macam tu Maksudnya kalau dia tak boleh, dia bukan semua keluarkan, dia memang kena apply. Saya tak ingat borang. Nanti saya akan sharingkan
Maksudnya Ada ada satu badan profesional yang menjaga ISBN ni macam tu Pan? Yes, betul. Betul. Oh. Dia keluarkan nombor tu, dia bukan semua orang boleh keluarkan nombor kan. Dia yang keluarkan nombor tu. Oh, Tu yang semua orang tak boleh sama. ISBN dia seorang. Satu buku nombor. kiranya ISBN ni macam kad menalan buku kita lah. Ya, betul. Katalog. Dia panggil katalogan. Buku tu kena siap dulu baru kita boleh apply. Yes, betul. Kena siap dulu sebab dia nak tengok berapa page. Sebab dia minimum 35 page. Okay. So nanti dalam kita punya workshop ni, so kita punya aim lah at least satu buku ada ISBN dan kita publish. InsyaAllah kita punya aim macam itulah. And then kita akan masuk dalam pustakaan Maya ni, and then you all pun boleh jual kat Shopee pun boleh, tak masalah. Sebab so jadi kat sini okay, soalan. Okay, nanti saya akan sharekan dia punya link untuk permohonan. Nanti saya sebab honestly saya minta saya punya team yang buat kan. Sekarang macam tak ada masa, saya delegate. Nanti saya tahu saya beritahu okay buat macam ni, dia pun buat link everything, dia orang yang cerita kat saya lah macam tu. Okay, nanti saya akan tolong yang itu. Okay, so saya tahu pasti yang ini semua actually orang tahu dah. Tapi cuma yang nak sharing ni macam mana nak buat first step. Selalunya first step yang saya info tadi memang susah lah. Okay, susah because of sebab tak ada masa. Tak ada masa, and then kita nak jadi author ni memang, tapi kita nak buat, nak tulis tapi nak start tu. So that's why you kena ada affirmation as a author. Okay, so jadi kat sini ni I punya affirmation lah. I punya aim ialah my book is my legacy. So anything kat dalam fikiran kita ni, I punya aim I nak keluarkan semua, nak bagi at least my kids, okay, orang lain boleh baca dan boleh get that knowledge. That's why I punya affirmation me as author. So this one honestly kena buat lah sebab apa bila dia kena commitment. Okay, so that's why I put here our book is our legacy. So benda tu asal bagi big why. So to complete that thing, why you want to do it? For me, because I'm thinking that my book is my legacy. So my kids can read it, and then bila saya meninggal dunia pun orang boleh gunakan. Sebab bagi kita bila kita meninggal, kalau kita tak tinggal apa-apa, dah terkubur dengan kita kan. So jadi something that macam amal jariah jugalah. Okay. So okay, anything nak buat mesti plan. So orang kata standard lah PDCA kan, Plan do Check Act, Deming Rules. So jadi apa-apa nak buat kena plan. So that's why the same thing dalam buat buku kena plan. So plan tu you kena tahu how do I know what to write about. So kat sini I gunakan konsep yang tu lah, why, what, who, when. So jadi why? You determine your objective to write an e-book. So jadi apa objektif you nak tulis? Sebab apa, kalau tak ada satu tujuan, dia tak akan jadi. Honestly memang tak akan jadi. Dia macam panggil satu benda yang tak ada tujuan you nak buat, dia okay saya nak tulis buku. Tapi tak tahu apa nak tulis kan, tak tahu apa objektif you. So if you have the objective, you can achieve it lah. Okay, so jadi what? Apa nak tulis ni? So jadi you dah kena fikir apa nak tulis, the idea datang tu. Okay, that's why kadang-kadang saya ada beberapa folder. So jadi saya sharing, saya punya passion nak tulis 10 buku. Tapi mungkin ada tulis satu buku je, tapi bila kita ada something yang kita dah tulis nak aim, InsyaAllah kita akan capai benda tu. Jadi kita dah affirmation kan. And then siapa yang nak baca? So because kenapa pentingnya siapa who ni nak target populations, the way you olah bahasa tu, the way you nak projected the tulis tu. Tak semestinya nak tulis kat karangan. Dia kena poin-poin boleh. Ada buku saya jumpa sekarang ni buat yang solidikan komik. Contohnya macam a few comics yang ada. So jadi kat sini apa yang target you nak bagi ke siapa yang you nak suruh baca. Then you akan plan. So nak start dan bila you nak buat publish it. Benda ni kena ada. Okay, so kalau tak ada memang is sorry. I tertutup. Okay, so okay. Then alright. So for me, I buat kat sini I buat checklist. Okay, so jadi why should I write an e-book? Because this thing dia macam driver lah kita lah, maksudnya drive. You driving forwards. So jadi benda tu kalau tak ada satu drive, you tak tahu tujuan you nak buat, so jadi benda tu akan jadi tangguh lah. That's why kalau perasan tak, orang kata aku dah 10 tahun nak tulis buku, tak tulis lagi. Aku dah nak tulis buku. So jadi and the end memang one of my friends nak tulis buku, dah last
last year dia pass away masa COVID. Tak kesampaian tu yang bila I thinking back with the dengan team KIG bahagian ni, so kita kata why not kita buat dengan e-book ni, kita start dia. So jadi at least kita kalau apa-apa kita ada something that kita share lah. Okay, that's why think first apa yang you nak dalam why you want to write the e-book. Contohnya profession as educator. So jadi dalam team saya memang ramai lecturer, cikgu. Sebab apa dulu lecturer cikgu kita kita follow the program di sekolah kan. Sekarang ni cikgu-cikgu dah try tulis buku berdasarkan apa yang senang untuk anak murid. So jadi dia jadikan e-book. Okay, instead of dia buat PowerPoint notes kan. Dia buat e-book dan dia masukkan e-ISBN, jadilah buku, jadilah dia punya hak bilik. Okay. Ataupun sebagai experience, because we want to share the experience. Kita banyak lah kan ada pengalaman kerja 20 tahun, 30 tahun kan. So jadi kita nak suruh orang lain as the same profession like us, the doctor kan, the engineer, so they can follow what actually the experience, because experience yang paling mahal tu. Sebab apa, orang lain tak sama apa kita experience tak. Apa yang kita hadapi tak sama dengan orang lain hadapi. So jadi benda tu yang that's why orang kata troubleshooting kan. Sometimes troubleshooting tu mahal. Sebab tu kadang-kadang orang kata, buat kerja sikit je. 10 minit dah siap lah kan. Tapi nak belajar 10 minit nak buat tu, tu yang mahal tu, ambil masa. Betul yang nak kena sharing kan. That's why kadang-kadang kita tengok kan, kenapa buku dekat overseas sometimes sampai 100, 200. Because the experience yang dia keluarkan tu secara yang dia boleh projectedkan dia punya opinion is something that add value. So yang value ni, you yang akan nilaikan value tu. Okay. So for me, I'm the trainer or consultant. So that's why normally the way moving forward, I'm not good give them the PowerPoint. I give them the e-book. So that's why dia orang boleh dapatkan e-book untuk apa yang kita mengajar lah. Okay. And then if they want the printing, kita print lah. Okay. So ataupun yang ni if for the other person, contohnya nak suka nak tulis novel ke, storybook, ataupun suka masak. So you want to share your recipe with orang lain kan? Or something nak share. So boleh tulis. Ataupun Puan Nurul. Okey, minta maaf saya lagi. Okey, benda ni pada saya dia melibatkan mindset kita lah kan. Okey. Okey, benda ni melibatkan mindset kita. So berkenaan dengan tadi Puan cakap kita share kemahiran kita ataupun expertise kita ataupun pengalaman kita yang mahal ni dan nak dibukukan dan orang lain boleh baca, boleh dapat tahu some sort of macam rahsia kita lah kan. Macam tu lah, macam mana kita boleh buat benda yang fantastik macam tu kan. Dan bila orang dah tahu benda yang fantastik ni, so benda tu dah tak jadi special pada kita kan. So macam mana Puan Nurul? Puan Nurul sendiri sebagai saya Puan Nurul ada something special kan. Okay, so yang itu yang kita silap. Dulu saya macam tu juga, okay saya nak rahsia-rahsia kan. Tapi sebenarnya kita silap, kita ingat kita ilmu kita dapat seorang je. Itu saya punya mendapat lah mendapat saya. Bila saya terjebak dengan ni, saya ingat kita dapat seorang je. Actually, a lot of people orang dah bagi dia benda tu. Ni bila kita pegang pada konsep tu lah. So jadi something that kita sebenarnya, the best leader atau the best person ialah bila orang lain gunakan ilmu dia untuk dia orang punya. Itu yang sebenarnya yang terbaik. Yang tu yang bila saya nampak, bila I can create. Dia ada person yang gunakan sama konsep dengan saya, dia bukan jadi macam ni tau. Dia bukan, kita tak akan hilang ilmu tu. Lagi banyak kita kongsi sebenarnya, lagi hebat kita. Bukan saya kata saya hebat, tapi saya kata orang. Bila saya tengok orang apa yang gunakan konsep tu, bila jual, and then orang kata dia punya ni, dia actually benda tu, dia orang yang meniru kita, yang mimicking our things tu, yang buat tu, sebenarnya dia mimik, dia tak tahu the deep of the story, even though dia nak buat. So tapi kita yang buat ni, contohnya rahsia yang kita buat ni, contohlah kita bagi resepi masak. Chef bagi kan, banyak kan resepi masak. Mesti sama juga kan, betul tak? Dia buat, tapi orang lain boleh fikir, okay nak buat. Kan dia create your own things. Tapi dia orang panggil, macam ular, bisa ular tak akan menyusuh macam mana? Apa yang saya pun tak ingat. Dia apa, bisa takkan hilang kan? Saya bahasa Melayu tak pandai sangat. So jadi, English pun tak pandai kan? Ini maksud tak pandai pun. So jadi, for me kan, yang bila you ada ilmu, macam tu kata tadi, dia punya konsep is, bagi banyak you share, lagi banyak you akan dapat ilmu baru. Honestly, yang ini I rasa.
Dulu masa saya kedekut ilmu, ini saya cerita ilmu lah. Masa saya kedekut ilmu lah, saya rasa kalau kita dapat ilmu ni, kita takut nanti orang apa, kita konsultan, hanya orang curi aku punya ilmu ni, nanti orang apa, tiru kan. Actually, apa, bila kita shift our mindset, lagi banyak orang gunakan apa kita yang kita share je. And sharing, actually kita akan dapat always the new ilmu kita akan dapat. So example, macam contohnya, macam I learning about panggil Six Sigma. Okay, one of the apa panggil konsep dalam panggil process approach yang kita buat ni untuk process improvement. One of it is Six Sigma tentang define, measure, improve kan. So it's one from the Japanese kan yang gunakan di Toyota kan. So jadi sekarang ni apa yang kita buat ialah bila kita sharing with our knowledge, dia akan something that kita akan menaikkan kita punya culture. So jadi kalau Tuan Sophie boleh bayangkan, ialah kehebatan bila orang replicate kita punya idea. Macam tu. So jadi yang ini I punya opinion based on dulu I kedekut ilmu dengan tak kedekut ilmu lah. So jadi maksudnya macam ni saya rasa lah, sebab tadi Puan sebut ada satu perkataan yang menarik perhatian saya tu, berkenaan dengan culture. So okey macam ni lah, mungkin saya mungkin boleh fikir macam ni, maksudnya okey kalau kita simpan saja ilmu yang special tu pada kita, habis kat kita lah, maksudnya kita mati habis lah. Tapi bila nak buat benda macam ni, e-book macam ni, kita kena berfikiran lebih besar. Maksudnya bila kita share, so the culture is maksudnya kalau kita buat dalam bahasa Melayu ke, so ramai orang Melayu baca, orang Melayu kita akan sama-sama hebat. Macam kita nanti kita tak cakap kita hebat, tapi akan naiklah martabat tamadun bangsa tu. Betul macam tu Betul Tuan Sophie. Yang itu yang kita nak. Sebab apa? Sebab bila honestly, sebab culture kita suka honestly, my client, saya punya client 90% Chinese. Dan Chinese memang tak kedekut ilmu. Saya belajar banyak. Jadi suka absorb the knowledge. Dia akan help the others. Honestly, saya pun ada kawan dengan Melayu, dan dia bila saya nak belajar dengan dia, honestly my experience, saya nak belajar dengan dia ada tentang professional engineer untuk drawing, untuk buat chimneys, everything. Dia tak nak ajar saya. Sebab dia takut bila saya pandai, dia akan lawan dia. Tapi yang jadi saya mentor Cina. Cina yang jadi mentor saya, yang dapatkan saya PE, professional engineer tu, Cina yang dia willing kata, Nurul, you nak jadi professional engineer tak? Saya terkejut, dia yang offer ke saya, dia datang, saya share. Dia yang ajar saya macam mana jadi professional engineer, dia buat this Chinese man. So, jadi kat sini kita nampak culture. Kenapa China ke depan, Cina ke depan? Sebab budaya dia yang help others. Yang sepatutnya yang benda dalam Islam, kita ni orang Islam, yang sepatutnya kita ada satu mindset yang bila kita tolong orang lain, benda akan baik akan datang kat kita. Yang tu yang macam tadi saya cakap Tuan Sophie, is culture. Sebab apa, kalau kita semua ni tak boleh kita. Kalau kita duk fikir, okay orang lain, apa orang lain nak buat, is something that kita boleh change the culture. That's why benda yang something that, ibu ni satu benda yang bagus. Macam semua kat sini, saya believe that you have your own thought. You have your own mind and you have your own expertise yang boleh share orang lain akan dapat ilmu tu. So the way, because setiap orang akan dapat ilmu tu lain-lain. Sebab tu sekarang ni, what you want, you need to ask yourself and then achieve for it. Tu yang saya purpose sekali masuk kat sini. Apa yang you nak sebenarnya. So bila kat sini, dapat, then baru kita, okay, what is our big why? Kita nak visible. So and then barulah kita tahu bila kita dapat satu benda yang okay, I want to this because I want to build up my culture. For me, saya memang nak build up my kids. Saya start dengan anak-anak keluarga saya dulu. And then that's why saya latih anak ke jangan kedekut. Bila orang tak tahu nak buat, ajar. So jadi tak apa, ajar. Biarlah orang tu pandai daripada kita, tak apa, tak masalah. Tapi kita ajar. Sekali kita ajar, kita akan pandai. So jadi kita, that's why yang saya ajar anak-anak. So jadi benda tu yang kena buat. So jadi sama kat sini. Kenapa saya ajar orang lain untuk buat e-book? Because saya rasa semua orang pandai dan semua ada experience masing-masing yang boleh sharing orang lain. Tak semestinya kena hebat. Saya buku nanti you tengok macam lawak je buku. So jadi macam saya kata and then ini satu masalah yang perfectionist. Satu lagi nak jadi e-book ni, buat buku jangan terlampau perfect. Nak buat terlampau perfect. Always continuous improvement. Buku saya 3 kali revise. Tapi publish dulu. Sebab mula-mula kan lama sangat, I masa 3 bulan. Tak boleh publish, nak buat perfect. We are not perfect,
publish dulu, tengok bila dah publish dia, okay, dia nampak okay, letak revision 1. Because bila kita nampak kita okay, apa lagi ada idea. So honestly my latest version of Cyber module dalam masa setahun 3 kali revise. Tapi setiap kali revise tu you have the new input daripada tak start langsung. And then I have already dah 50 participants yang gunakan sama konsep. Tu yang kita nak share. Okay, so that's why saya bawa knowledge tentang ni because jelah berikutkan subhanallah yang daripada Abi Hurairah ni kan. So ada 3 perkara ilmu yang dimanfaatkan. Tu yang saya nak kita semua siapa datang hari ni, one of it kita boleh dapatkan ilmu yang dimanfaatkan kepada orang lain. Okay, at least kita tak buat untuk kita pun, kita tak pergi jual pun. Bila ada buku, bila kita meninggal tu anak-anak tu, apa yang mama papa tulis kan, baca kan. So, dia suruh buat something kan. So jadi something that kita kena buat macam ni. So itu yang panggil ilmu lah yang diturunkan. Okay. Then kalau katakan nak topik, dah ada semangat ni nak tulis. Nak pilih topik pula masalah kan. So yang topik ni, okay, so jadi kalau kita tak ada idea, contohnya kita bukan pensyarah ke kan, kita bukan trainer ke apa, tulis apa life experience sebab setiap orang lain-lain. Apa saya hadapi sepanjang saya hidup ni sampai sekarang berbeza dengan orang lain hadapi. Yang kita nampak ni happy je sebenarnya kat belakang tu kita ada masalah apa kan. So jadi contohnya saya yang problem yang saya buat. Contoh saya tak ada masa untuk diri saya sendiri. So jadi macam ni saya nak solve ni. So jadi saya kata okay, saya kena buat time management, saya kena make time. Masa tu kita kena buat. It's a free of choice. Dia tak ada orang paksa kita sebenarnya. Hidup ni free of choice. Kita that's why kita okay, buat time management. So that's why apa saya buat, saya kata macam mana nak jaga anak lagi, nak jaga rumah lagi, nak buat kerja lagi, nak cari macam tu kan. So jadi okay, make time. Nak sihat lagi kan, nak kena exercise kan. So jadi buat make time. That's why saya come outkan dengan satu buku saya, 4 steps make time for super mom. Contohlah nak letak kan nama tu nak letak bombastik kan. So suka hati kita kan. So jadi super mom bagi kita okay, siapa buat ni hebat lah kan. So and then satu lagi buku contohnya kita demotivated kan. So jadi and then kita rasa kita ada demotivated dan kita depressed, someone betray us. So jadi kita ada masalah tu tapi kita tak pernah hadapi dia. And then apa cara you hadapi dia? Because I forgive. Saya kena maafkan dan move on. Orang kata forgive not forget. Saya tak setuju dengan benda tu. Sebab apa? Memang kita kalau kita tak forget benda tu, orang buat, kita boleh move on juga. Sebab kita rasa teringat je benda yang salah tu. So jadi kita memang kena forgive move on je. Biarlah dia. Sebab apa? Setiap orang yang jumpa dengan kita, kita kena embrace that thing. So jadi dalam hidup kita ni tak ada benda yang happy je. Dia mesti ada benda yang duka. So selalunya kita ni sebab benda duka tak boleh terima. Benda happy boleh terima pula kan. So jadi yang itulah macam okay, macam mana kita bangkit. So try. Lepas tu buku aku pernah hadapi macam ni. Example, okay, for myself I pernah depressed. So macam mana I boleh come out dari depressed. Contohnya anak saya sulung. Macam mana cara pergi sekolah, guru besar datang, sebelum dia masuk sekolah biasa, keluar. And macam mana kita hadapi, macam mana dia motivated balik. So that thing yang Puan Suhaili ada inform, okay, kita boleh tulis buku. Macam mana Adam boleh bangkit semula daripada depressed kan. So jadi macam mana dia boleh, so jadi kat sini kita tulis apa yang kita boleh sharing supaya orang lain yang sama masalah kita, dia boleh bangkit. So kan dapat pahala kat situ kan. Because apa yang kita hadapi, kalau macam saya cakap kat staff saya cakap dia orang, kalau boleh saya tak nak isu sama macam saya. So sebab apa saya nak, okay, apa saya hadapi saya cerita kat dia orang, tak boleh buat macam ni. So jadi benda tu is something that you motivate others supaya dia tak hadapi apa kita hadapi. So dia orang mungkin ujian lain lah ada pada mereka. And ataupun macam mana how to find peacefulness. Kan kalau siapa ada masalah serabut, okay, mungkin tiba you ada tahu tips nak serabut, tak nak serabut. Contohnya kena banyak baca zikir Asmaul Husna. Akan keluarkan buku zikir kan. So itu semua daripada masalah. Okay, that's why macam mana nak tahu topik, kalau tanya experience kita yang kita ada solusi dia. Okay, ataupun kita ada bisnes kita jatuh. Macam saya punya bisnes 3 kali jatuh. So jadi macam mana nak buat, kena plan again. Tapi dengan proper system. Dulu panggil cincai dia buat bisnes. Okay, so jadi drone suka hati je nak ambil duit dekat dalam bank. Kita owner kan. So jadi macam mana you ada proper system. Okay, so jadi topik yang mungkin plan your business systematically.
kena systematic, you kena simpan. So macam mana you kena tahu, okay, you kena allocate gaji. Siapa kerja sendiri, mesti ada gaji sendiri. Tak boleh suka hati, okay, tak nak ambil. Okay, ada gaji saya, okay, minimum okay, tak 3,000. 3,000 setiap bulan yang ambil. Jangan ambil lebih. So jadi kata, okay, kalau dah value, okay, dah tambah. So jadi benda tu kena ada systematic. Atau sometimes, kadang-kadang orang kata, okay, masalah kita boss pressure. Okay, so jadi macam mana? Apa tu, saya ada bos. Okay, kata bos selalu pressure. So macam mana nak handle? Saya kata, kalau saya kena bos tu, kita boleh handle dia. Sebab saya tahu, okay, dia pun bos jadi baik saya. So dia, how to tackle boss superior. So benda ni kena sharing. So saya believe that every one of you have your own unique experience. So boleh tulis. So contoh ada kan, perasan tak bila orang buat financial planning, yang orang jadi motivator, perasan tak bila orang jadi motivator ni, mesti kata, dulu saya macam ni, saya macam ni. So orang bila jadi macam ni, okay, tidak dia buat macam ni. Contohlah kan, macam dia bangkit semula. Tu jadi dia sharing. Right? Atau ada masalah dengan family method. So ada raising happy children. Okay, dia soal contoh experience. Macam mana nak target dengan you punya ni. Ataupun, ni senang sangat lah je. Tadi experience kan. Expertise. You know better. Contoh doktor kan. Doktor tahu apa expert. Tulislah pasal expert. Nak sharing. Engineer ke. Macam dulu saya ada buat. Pasal saya tengah belajar. Tengah buat saya punya exam. Okay, PEPC tu. So jadi saya terus. Saya kata susahnya nak cari buku panduan ni nak buat. So sambil saya belajar tu saya type. Saya buat macam saya buat mind map. Supaya bila saya belajar dan saya tulis dan saya type and tu, so orang lain nak ambil exam untuk saya, dia boleh baca buku tu. So jadi benda tu senang. So jadi menyenangkan orang lain. So another orang panggil amal jariah lah kita buat. Okay, iaitu. So jadi you know your expertise, okay, you can proceed. Alright. Chef ke, okay. Alright. Ataupun nak topik dia kan, ataupun you ada produk. Contohnya kan, you nak jual panggil vitamin C, you jual jual vitamin C, Amway kan. Amway ada. So jadi Amway, kita tak nak orang sama sekarang ni, dia tak nak dah belilah saya punya Amway ni. Dia bukan, dia nak sekarang ni kalau you beritahu apa benefit dia. Benefit dia. Contohnya one of it, you cakap tentang healthy lifestyle dengan menjaga kita punya pemakanan, kita kena tambah supplement. So actually they increase the immune system. Something benefits. Then actually indirectly so you jual you punya produk. Dia tak? Benda tu is something that yang you nak cakap benefit of your product. Example, one of our team juga yang ada buat tentang real estate. Macam contohnya, dia cakap apa tau? Saya tak ingat nama ni. Dia buat tentang how to find a real estate agent you can trust. Sebab kan agent estate kan dia kelentong-kelentong kan. So jadi dia tahu okay, cara dia ialah macam mana nak tahu. So jadi you kena tahu macam mana cara nak beli good properties. So kadang-kadang kan agent estate ni kan tak cerita betul-betul tempat tu bagus ke tak bagus kan. So buku tu dia buat macam mana you nak tahu agent tu betul tak betul. So something that yang solve the problem. Macam contohnya digital marketing consultant kan. Macam Tuan Sophie buat ada buat pasal saya tengok macam mana nak investment rumah kan untuk dengan tolak you punya. So jadi benda tu you cakap benefits dia. So indirectly dia panggil two way lah. Sambil you tulis buku, orang tahu benefits dan moving forward. Right? Contohnya satu lagi yang senang. You dulu ada jerawat banyak kan. Tiba pakai bodak tu pakai jaga makan dia tak jerawat. Paling simple sekali. Okay, cerita pasal tu. Okay, tentang how to remove acne ni. Okay. Ataupun dapat idea macam mana nak buat hobi. You have your hobby ataupun desires. Saya punya member Wan Seha daripada Singapura. Dia suka sangat travel. So jadi dia punya dia ialah 7 makanan yang sedap dekat area Singapura. Lepas tu ada makan, dia cerita apa yang dia pergi kat tempat travel tu, dia cerita apa yang menarik kat sana. So orang, siapa yang akan tengok? Ialah orang yang sama yang suka travel. So siapa yang dia nak cari nak travel, so dia akan tengok buku tu. So tengok apa yang you suka, hobi you ke desires ke. Okay, so something that simple that actually can trigger. Right? So jadi ataupun you ni pengumpul gems collector. So pengumpul lah. Ataupun masak. Ni Tuan Kamarul lah. Ni Adam ni masa kecil.
So jadi dia buat buku Kid Can Cook. Sebab dia suka mengajar kanak-kanak kan. So jadi dia pun tulis buku dia, Kid Can Cook. So jadi kat sini simple cook for kids. So benda kita buat sharing, simple je. Kita buat apa yang kita nak, rasa kita suka. Alright? So Daniel ada kat sini kan. So Daniel pun macam mana Daniel boleh come up dengan ni kan, the idea. So jadi the idea tu something that you suka. Tapi kita tanya, and then you tanya, siapa pula nak baca buku ni? Okay, so siapa nak baca buku kita? Nanti stress pula orang tak nak baca buku kita kan. Tapi bila you buat, you make target ialah, the target is orang yang sama-sama minat dengan kita. Contohnya Daniel kan, suka travel. So mungkin ada kawan-kawan yang travel sama kan. Okay, cuba bagi dia baca buku kita. Ataupun ada masalah sama dengan kita. Dia actually, the tip sebenarnya similar. Macam kita nak berkawan ni, bila kita berkawan, kita mesti ada orang yang sama dengan kita kan. So jadi benda tu yang akan jadi attraction untuk kita. Ataupun student. Cikgu mestilah ada student. So cikgu-cikgu senang nak keluarkan buku. Okay, so that's why they can read the book. Okay, they can tulis. Ataupun anak-anak kita. Kalau paling busuk pun kata saya ada satu apa panggil yang buat join dengan saya mengajar dia. Denik. So Denik saya kata kenapa akak nak buat buku? Sebab saya nak buat untuk cucu saya. Dia buat tulis untuk cucu dia happy-happy kan. So untuk dia cucu. So jadi is a passion apa yang you nak tengok. Okay? Alright. So kalau ada soalan kita tanya Okay. Then bila dah ada idea, okay, dah ada topik dah ni. Dah ada orang panggil dah fikir dah. And then when you want to start the book. Ini orang panggil mana-mana pergi cakap pasal objektif mesti ada SMART. Okay, specific, measurable, actionable, relevant, time frame. Memang biasa orang panggil kalau panggil management nak buat objektif mesti ada benda ni. Kena spesifik. Kalau tidak, you tak ada nak buat. You tak kira you tak tahu nak buat apa. So jadi that's why topik tu berada dulu. Topik besar. Tapi jangan risau, tak payah nak letak dulu macam nak letak ayat bombastik kan, Superman ke apa, letak dulu apa nak buat. Contohnya saya letak tentang sustainable. Mula saya letak sustainable, introduction of sustainable. So the mean saya tengah buat ni, nanti saya akan tunjukkan saya buku tu, saya tukar the myth. Okay, the myth and also the myth and facts about the sustainability. So jadi kat situ dah keluar satu topik buku. Dan measurable, berapa page kamu nak buat? Okay, target. Okay, kata minimum 36. Saya try target 40 lah. Okay, letak situ. Actionable. Something that you kena buat lah. Takkanlah you nak kena buat benda tu tak boleh nak buat. So, jadi kena ada data collection. Okay, data tu. Okay, write up. Masa kena bagi. Sebab apa? Kalau tak bagi masa, tak akan siap. Kalau you tak letak kat situ, macam saya first buku saya belum letak. Saya kena disiplinkan diri saya setiap hari 30 minit. So, tidur saya letak. Letak sikit tak apa. Letak saya letak, okay, bagi buku, okay, letak, okay, apa idea letak. So jadi letak satu file, okay, letak. So jadi bila kita biasakan benda tu, discipline ourselves with the something to write, dia akan nampak ni. And then time frame. Saya kata okay, 1 hari, 1 jam, okay, saya target 30 jam, 30 surat kan. Okay, 30 hari lah. So jadi kalau 30 hari, saya kata tak boleh. Saya kata sebab banyak. So jadi kita kena allocate. Macam saya, first book saya 90 hari, 3 bulan baru siap. Okay, contohnya saya nak publish ebook on simple standard operating procedure SOP handbook for SME startup with minimum 40 pages by bila? Ni tahun ni saya buat tahun 2020. Situ kan. Start 24/8 sampai 22/9. So jadi kena spesifik. Benda ni adalah satu benda yang bila kita buat yang spesifik, kadang-kadang memang tak capai. Tapi kita ada. Tapi honestly, based on experience, bila saya menulis macam ni, kadang-kadang saya tak tercapai pun, tapi at least dia sampai. Daripada tak pernah saya buat, dia memang jadi kabur. Benda jelas yang akan nampak lah. Okay. Then, allocate a time based your urgency. Okay, jangan stress. Tak nak pula nak kena cakap buku stress. So tak best itu kan. So jadi, something that you not stress. Okay. Okay, bila already plan, so execution. So tadi dah ada plan kan, dah start ni. Execution tu penting. Nak tulis lah. Takkanlah apa atas angin je kan. So the write it. Right? So, how should I do to start writing? Okay. So, this thing, you kena ada template. Template normally, dulu saya pakai, first book saya pakai
apa panggil apa nama Words je, Microsoft Words. Lepas tu saya tukar kepada second saya punya improvement, template saya pakai PowerPoint. Dan the last one saya pakai Canva. So actually dia bergantung kepada kalau you memang tak ada Canva, pakai Canva dah senang. So dalam tu dah ada template dia senang. You pilih je template yang mana you nak. Tekan e-book. So jadi dia keluar situ e-book, dan nanti saya tunjukkan Canva yang saya ada. So jadi kat situ you boleh buat. Tapi boleh buat pakai, first saya memang pakai Words, second saya pakai PowerPoint. Okay. So jadi kita step kedua create content. Nanti saya akan buat penerangan dia. Lepas tu chapter, lepas tu ingredient. Okay, nanti kita akan tengok macam mana. And then write statement. Lepas tu save as PDF. Nampak macam senang je kan? Okay, nanti kita start. Nak menulis ni. Okay. So, kat sini kita create template. Okay. So, jadi macam I buat tadi, yang ni my first book. Okay, font dia tak ada masalah guna apa, tapi standard yang saya import standard gunakan Arial, Cambria, Times New Roman. Font dia 16 ataupun 14 ataupun 14-12. So jadi headline dia. So spacing 1.5, minimum 35 page. Okay, yang ini. Alright. So ni ebook template ni yang saya offer siapa yang beli buku saya dari itulah. Alright. So second content dia. Okay, letak content. Disclaimer, declaration, auto background, acknowledgement, introduction, chapter apa, conclusion. In general lah. Okay, yang ada content. Letak dulu siap-siap. Walaupun tak ada, you macam tahu, macam rangka tau. Rangka tu letak siap-siap dalam you punya ni, ada nanti bila ada idea masuk. Dia akan kadang-kadang kita akan masuk, dia akan masuk kadang solusi dulu. Dia akan tengok kepada mana yang kita ada idea. Okay, so jadi bila ada idea tu masukkan konten dia, then buat macam ni, gaya apa panggil, dia macam selalu saya akan buat. Bila kita workshop nanti kita akan buat lagi. Dia macam mind mapping. Okay, dia mind mapping. Contohnya topik kita. So kita letak dulu. Okay, contoh macam contohnya macam saya nak buat chapter 1 yang tunjuk contoh. Sometimes saya buat 3 chapter aja. Tengok pada apa topik kita. So cuba bahagikan dia daripada besar kepada kecil-kecil. Contohnya sustainability. Sustainability tentang introduction. Introduction tentang ada punya apa pendapat orang lain tentang myth. Okay, ataupun what is dia punya actual facts. This one the latest one I'm here. So jadi topik dia and then kita bahagikan kepada chapter-chapter. Yang ini nanti workshop kita akan buat detail. Alright, ini just overview So jangan risau buat benda ni memang sekali buat memang tak boleh nak ingat. Nanti saya siapa datang saya bagi set buku ni tak masalah. Okay, then so jadi tips dia nak tulis buku, tengoklah buku yang kamu nak pilih tu. Contohnya kalau kamu nak tulis buku tentang travel. So baca buku travel tu, macam mana cara dapat idea. So idea bukan tiru tau. Dia kadang-kadang dia macam kita lah, kita dapat idea tu, orang buat idea macam ni. So we get the idea. Alright, that's why orang suka baca lebih senang tu menulis daripada orang tak suka baca. Because dia idea dia kurang sikit. Okay. Then daripada chapter tu, you try to buat ingredient. Okay, kita selalu tersangkut bila kita cuba nak buat ayat. Okay, dia macam bila nak buat ayat tu memang tersangkut. That's why buat point. Sebab tu nanti masa workshop kita akan buat memang semua macam orang panggil mind mapping. Okay, letak gradient, buat semua dulu. So ayat tu kemudian. Sesuatu ada ingredient. That's what orang panggil, kan kita panggil dulu kita belajar apa, isi penting kan, macam tu kan. Sebenarnya bagus juga baca skor rendah tu kan. Tapi saya pun tak ingat tu. Tapi saya tahu benda tu is benda main. Kita buat dulu isi-isi tu, tu baru kita elaboratekan. Alright. So kita repeatkan semua chapter tu lah. Kalau ada 3 chapter, 3 repeat dia. Then barulah kita write it down. Tapi tips dia, let go perfection. Ini saya memang saya tekan. Dulu saya memang tak boleh nak perfect everything. Let go of perfections. Tulis je dulu. Okay, and then baru you boleh buat. Lepas tu, dalam macam mana you nak buat apa panggil ingredient you tu, bila you dah ada dia punya isi penting tu, gunakan konsep what, who, why, when, where, how. Contohnya lah, bila kita kata kita example, kita nak buat masak. Okay, chapter kita nak masak nasi ayam. Okay, ingredient dia ialah nasi. So what? Okay, nasi, apa kandungan nasi? Okay, siapa yang akan makan? Contohlah kan. Okay, siapa yang boleh makan nasi ni? Contoh kita nak buat nasi tu untuk orang diabetes.
Okey, bagus tak? Okey, gunakan beras apa? Okay, kenapa kau buat tu? Untuk meningkatkan kesihatan. Kat situ kan dah idea dah banyak kan, dah banyak tulis. So contohnya, okey, beras apa yang diperlukan? Okey, pakai beras basmati, example. So that thing actually, dia punya tu akan jadi satu systematic way. And then, waktu bila pula nak kena makan nasi ayam ni? Sebab apa? Bila kita nak berkonsep kan, okey, dah ada tu, okey, bila nak makan? Okey, makan ni kalau nak makan pagi contoh kan, tengah hari. So, di mana nak makan? Contoh lah kan. So, jadi benda ni konsep yang you akan elaborate. Then you can get idea. Tapi tak semestinya semua ni what, who, why, when, where, how tu semua kena ada dalam satu ayat tu. Tapi dia ada, orang panggil, nak trigger our mind, nak dapatkan ayat. Okay, nanti kita akan bila buat workshop ni, kita buat satu-satu. Okay. Then, okay, dapat idea tu, then baru kita save. Dah, congratulations. Memang simple. Kau tengok kan, memang step sikit dah. Save PDF, dah dapat. Lepas tu, publish. Okay, publish tu, yang macam saya info tadi, okay, publish tu, what should I do? Okay, contoh yang ada ebook, nak bagi hadiah ke, ataupun nak bagi free produk ke services, kat bawah ni memang kita letak, okay, because this ebook memang I info about event charge tu tentang the next step. So, saya tak masukkan dekat bahagian event charge kat sini, ialah because this one is one thing yang saya gunakan untuk publish saya buku. Okay, sebab dia ada visual buku. Inilah contoh-contoh buku yang our team yang dah buat lah. Literature strategy, speedy writing using words. Siapa kalau kenal Akbar Ali kan, Tuan Akbar Ali dia boleh buat yang pantas kan. Dia pun join kita yang group. Dia menulis kat situ. And then and then how actually benda ni takaful kan. Pemberian terindah buat yang tersayang, dia cerita pasal takaful. Okay, yang ini nanti kita dalam tu saya nak bagikan link untuk tu. Okay, ini yang virtual bookstore lah. Ini adalah apa yang ada dalam, actually benda ni yang kita ada dalam kita punya program nanti yang kita punya e-library. Okay, so sekejap ini saya ambil. Yang ini saya tak masukkan because this one is more on the marketing my program. Okay, cuma kat sini right tu lah, first choice tu je. Kejap. So jadi boleh buat buku. Kejap saya ambil yang ISBN. Okay. So saya tunjukkan ISBN ni, saya bukakan ISBN ini macam ni. Sekejap. Okay. Alright. Macam saya info tadi, saya tak buat saya tak buat ISBN yang ni. Sebab apa saya minta tim saya buatkan. So jadi normally saya akan satu check lah. Kat sini, ini contoh bila saya tim buat. So jadi kat sini, dokumen yang diperlukan untuk ISBN. Cetakan meski muka hadapan, URL, muka surat judul. Nanti saya dalam group saya cari dulu sebab link saya minta dengan tim saya. Okay, and then muka surat hak cipta, prakata, ini yang mereka bagilah. Alright, so dalam mereka bagi ni, and then contoh kan, lepas tu saya dapat saya dapat undangan untuk buat talk tentang bicara usahawan. So saya pun buat slide. So bila saya buat slide, saya terus jadi macam saya info tadi, saya terus jadikan ebook. So bila saya buat slide, yang ini yang ada ebook. Okay. Lepas tu saya buat slide ni, and then yang ni saya guna Canva, nampak cantik sikit kan. So jadi, ya saya tahu adik SPN tak belakang sekali. Ni. Ni, lepas tu kan bila buat ni, nanti kat belakang ni dia minta. Dia akan bagi kita belakang ni. Ni. Ni dia akan bagi, so nampak dekat nombor ni, ISBN 9789671. Ni nombor yang dia bagi. So nanti kita akan dapat lah. Nanti dia tulis tau, copyright ni. Dulu saya tak tahu nombor ISBN kan. Dia tulis copyright. So nanti you betul lah copyright siapa nama. Dia akan keluar nama yang kita register dalam ISBN punya link.
So nanti saya jumpa link tu, saya minta tim saya buat link, saya akan letak dalam grup Telegram tu kita tu, dia punya link untuk buat apply EISBN tu. So nanti saya tengok, saya rasa ada buku e-book yang jual tentang cara nak buat EISBN tu, nanti saya tengok. So macam itulah dia punya ni. So okay, saya sharekan satu. Okay, yang Canva ni sekejap . So yang satu lagi, saya Iman mungkin Iman biasa kan, korang saya tengok grup ABS dah biasa dengan Canva. Okay. So, okay. Untuk one more ini. Okay, ni Canva yang saya ada. So, jadi sini buku saya gunakan white cover. Okay, dalam Canva ni, okay, dipanggil Wattpad book cover. So, jadi kat sini, ni buku yang terbaru saya tengah keluarkan, tengah nak apply SBN. Okay, let's talk about sustainable business, about myth and concept. Okay, so jadi kat sini, bila pakai Canva tu, dia boleh banyak sikit. Okay, kita letak kita punya nama lah kan, face kita. And then, lepas tu masukkan introduction. Okay, and then ni, nanti kita akan buat, kalau katakan workshop nak gunakan Canva, kita terus masuk Canva je terus. And then, this one, chapter. Saya buat 2 chapter je. Okay, satu sustainability myth, satu lagi sustainability concept. So now, tips dia lah kan, saya buat tulisan besar-besar, dia nak 35 kan. So jadi idea kita takkan banyak sangat kan. So jadi dia ada tips-tips dia, nanti kita akan share. So, and then, macam contoh kan, saya beritahu. Okay, myth satu, sustainability is expensive. So dulu saya buat campur sekali dengan facts. So jadi saya nak cukupkan jadi 35, saya buat besar buat sustainability myth satu. Then saya buat facts, satu page. Not expensive. So this one the idea yang kita buat. Okay, so jadi yang ni one example yang buat ni. Right? Okay, so jadi alhamdulillah saya dah settle untuk sharing. Nanti kita masa kita punya first workshop, bagi siapa yang berminat, okay, siapa yang berminat boleh beritahu kat Tuan Sophie punya team kita ni, and then bagi feedback. So kita akan buat, at least buat saya kalau boleh memang tak payah ambil masa lama, kita nak rehat semua kan. Jadi maksimum 1 jam je. So jadi 1 jam workshop, at least seminggu sekali ke 2 minggu sekali ke, kena konsisten. Saya target kalau katakan kita konsisten, insyaAllah dalam masa 3 hingga 6 bulan kita boleh siapkan 1 buku. So jadi kat situ kita tengok kita punya time lah. And then kita allocatekan 1 jam, 1 minggu, tak perlu everyday kan. So and then insyaAllah kita akan complete our first book. So nanti saya akan sharekan benda macam mana nak buat ISBN semua, nanti semua dalam workshop tu ada. So early bila you publish tu, you will have your own. Okay. So saya terah kat Tuan Sophie. InsyaAllah kalau tak ada soalan, tanya je. Okay, insyaAllah. Terima kasih Tuan Sophie. Ada soalan daripada Dr. Farha. Dia begitu berminat berapa harga sebuah e-book ini untuk dipasarkan. Okay, value of e-book bergantung kepada you. Contohnya saya ada, macam saya inform, saya ada jual RM10 pun ada, saya jual RM30 pun ada. Dan saya, at least saya, sebab saya gunakan buku bukan untuk my sources of income. Maksudnya tengok value. Macam contohnya, buku saya GMP. Macam contohnya sustainability ni kan. So sustainability ni, saya jual buku tu memang saya bagi FOC je. Sebab training saya satu harga dia RM6,111. Tu yang datang. So jadi saya bagi buku ni free. So jadi dia orang buat. So jadi example buku yang value tu bergantung pada apa yang kita nak. Kalau you kata as a FOC, sampai berapa yang kita rasa benda tu marketable. So jadi kalau permulaannya, contohlah macam kita ada marketing phase lah. Example macam kalau kita nak buat buku, kalau kita letak value, orang tak kenal kita lagi, nak beli buku. Siapa Nurul ni nak beli kan? So something that macam dia akan jadi satu frustrated pada kita. Kebanyakan orang bila terus buku, dia jadi frustrated bila orang tak ada beli buku. Tak ramai macam J.K. Rowling tu kan, lama kan, bawa buku sana sini sampai jadi Harry Potter kan. So jadi something yang kita nak panggil macam cakap something that macam buku tu is value yang kita ada. Contohnya dekat universiti, you ada beritahu lah contoh RM15. So
ke buku mana Berminat Al-Zo'a ya. So jadi untuk yang grup ni memang saya akan bagi dia buku yang tadi. Kalau tulis tu sebab saya rasa benda tu tak ada tak ada masalah. Apa lagi yang itulah. Okey. Okey, saya kalau boleh lah kan, saya nak ambil kesempatan ni lah, kalau ada yang boleh bagi memberi sepatah dua kata kan untuk bagi feedback kita. Dah ada Puan Nurul, tak ada apa lagi kan? Tak ada semua dah ni. Untuk malam ni tak ada lagi kan? Tak ada dalam ni, tak ada lagi. InsyaAllah kita for me, kalau bagi siapa peminat, kita katakanlah ada macam saya kata info tadi, the first one is commitment. Sebab apa, kalau tanpa commitment, apa-apa kita buat memang tak jadi. So the commitment is very important. Tapi jangan risau macam saya, kita flexible tau. Macam kita tahu semua ada komitmen masing-masing yang lain. So jadi macam contohnya bila dah committed with the workshop, so just kita contohnya kita ada 5 orang grup kita. So jadi kita akan bincanglah 5 grup, kita akan dalam grup tu katakan this week kata ada 1 person tak boleh nak hadir, ada something. So kita sekala kita tundalah ke esok ke. So jadi kita benda orang panggil, bagi saya santai-santai. So jadi jangan stres-stres, kita bukan kerja nak buat degree ke nak buat ni kan. So jadi benda yang kita buat santai-santai jadi siap. Okey? InsyaAllah. Okey. So ada lagi soalan? Can take question now. Iman, yes. Yes, Iman. Ya, Iman ada question. Yes, Iman. So macam mana nak buat e-book macam mana nak buat e-book maksudnya the process. Not the process, it's like how to make the template, is it? Yeah, template. Okay. So that's why template tu kalau Iman family dengan Canva kan, Iman type Canva and then that Canva tu Iman sign up, kalau tak pernah sign up, sign up your name and then kat situ Iman boleh get the template. Dia panggil e-pad, dia ada a few of the template yang Iman boleh dapatkan. So that template you can choose. Nanti Iman boleh type kat situ, nanti on the workshop nanti Iman datang. So Iman akan nampak dia punya template tu, kita boleh pilih. Iman kata nak contoh nak kartun. So you type kartun, so dia akan keluarkan template kartun. Tapi kalau macam kita yang simple one, you kena create lah. Normally macam contohnya dalam Words ataupun PowerPoint kan, macam Iman nak buat presentation, so kita kena download, cari gambar. Tapi make sure that gambar tu, kenapa saya cadangkan gunakan Canva, because kadang-kadang bila kita nak publish, dia takut ada copyright. Kadang kita ambil gambar orang lain kan, we take gambar, jadi bila kita publish, it's very not good lah. So benda tu yang saya galakkan bila saya the next tu, saya gunakan Canva. So jadi kat situ dia tak ada copyright lah. Kita dah memang kita beli dia punya proses, dia memang free pun ada. Cuma kalau dah berbayar tu banyak asyik gambar kan. So free pun ada. Okay? Alright, thanks Iman. It's okay Man, nanti Iman datang, kita punya session. Okay, we learn one by one. Okay, so the first one, kita create the template, get the idea. So kita boleh complete. Okay, our first book. Okay, dan satu lagi nak tanya Puan Nurul, kita punya sesi ni nanti adakah buat secara maksudnya the frequency kita punya banking ni macam mana lepas ni? Okay, frequency tu that's why pertama saya perlukan tahu komitmen siapa yang nak terlibat. Example kita ada 5 orang. So kita akan bincang 5 orang tu. Okay, berapa frequency kita dapatkan satu kata putus lah. Bersama-sama. So first thing is the crowd. Okay. So tak boleh kita nak siapkan ni tapi crowd kita tak dapat nak commit kan. So ini macam selalunya macam saya buat yang team yang lain, okay, yang di mana saya punya style ialah saya bincang dengan mereka dulu. So bila yang nak buat, so contoh yang team saya ada 3 orang, so jadi alhamdulillah dia orang dah keluarkan buku lah. Ada orang dah 3 orang dah 3 buku dah. So jadi benda tu bergantung kepada the crowd lah, the crowd kita. Okay, so kalau macam tu, I think untuk sesiapa yang kita ada satu grup Telegram tu yang kita buat secara public lah kan. Dan untuk yang dah datang ni, I think they are more committed. So I akan buat satu grup khas lah kan. Maybe yalah, kalau
nak dapatkan participant, I think I buat dekat WhatsApp lah kot kan. Telegram ni macam slow sikit kan. Boleh, So- mana okey. Yang lain setuju, Aries dapat, insyaAllah. Macam ni sebab bila dah ada group tu, kita boleh discuss dalam tu. Katakan tadi nak dapatkan berapa orang yang betul-betul committed, ialah participate, tapi committed nak menghasilkan buku tu. So diorang bagi nama, then kita bincanglah sesama yang betul-betul committed yang nak buat buku tu kan, betul-betul Okey, yang insyaAllah. anyway orang yang macam Dr. M dia dah bayarkan untuk kawan dia kan. So untuk pengaturan Dr. M kawan tu nanti lepas ni dia boleh datang free, tak payah bayar apa-apa dah, sebab nanti tuan akan bayar kan untuk dia kan. So just ikut dia sampai dia boleh hasilkan buku lah. Sama juga dengan tadi yang seorang wife Dr. M dan juga tu kan, yang anak tu datang je lah kan. Untuk sampai hasilkan satu buku. So sama jugalah, siapa datang, siapa lepas ni pun dia bayar satu kali je RM30 macam tu je. Untuk orang luar lah kan, untuk kita ibu apa free. Untuk orang luar dia dah bayar satu kali je RM30 je, hasilkan satu buku, dia dapatlah. Okey, terima kasih Tuan Sofian dan juga Puan Nurul kerana usaha untuk mulakan program inilah. Saya ni sebenarnya pensyarah universiti, tapi dah nak menulis buku tu dah lama dah, cita-cita tu. Dan hari ini insyaAllah saya akan join the group, tengok mudah-mudahan at least boleh start dengan one e-book lah. Dan yang seorang lagi tu is my ustaz, dan kita memang plan nak tulis buku. So insyaAllah nanti kita akan rope him in untuk dia menuliskan saya lah. So terima kasih Puan Nurul kerana share your experience dan juga your expertise. InsyaAllah akan diterima sebagai amal jariah yang diberikan jaran pahala insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. My wife dengan anak-anak dia tak dapat nak on video. Tak maaf ya. Boleh ni ke Tuan Sofi nak ambil gambar the last one before again. Macam ni Puan Nurul mungkin boleh macam mana yang diorang buat ramai-ramai tu kan. Ramai. Okey. So jadi kalau siapa boleh buat video, saya buat full screen jap. Supaya kita boleh buat momen. Dan satu lagi ni Dr. M, okay, ni nak minta permission jugalah kan. Boleh tak nanti yang Dr. M bagi tahu tadi tu, saya nak jadikan macam bahan promosi jugalah untuk ajak kawan-kawan lain yang nak join ataupun siapa yang nak join kita. Boleh tak? Tak dengar lah Tuan. InsyaAllah boleh. Nanti apa-apa saya private message Tuan ya. Sebab kita perlukan crowd juga sekarang ni kan. Ni baru first webinar. So itulah. Terima kasih Tuan sebab bagi feedback tadi. Okay. Alright. So semua dah ready Sekejap buat ni. Okay, Daniel. So ada yang nak. Okay. Okay, Cik Fatin. Okay, ada yang nak. Iman tadi tak? Okay. Iman mana? Alright. So tadi Puan Wati tak boleh ni kan, kamera kan. Ni Cik Fatin. Alright. Okay, so ni 1, 2, 3. InsyaAllah. Okay. Sekejap je. Sekejap. Saya tengok dulu ni. And then one more time. Okay. 1, 2, 3. Okay, thank you semua. Terima kasih semua. Alright, Tuan Sophia, bye. Okay, Tuan Sophia, jadi kita buat majlis tak Tuan Sophia kan? Kita baca Al-Fatihah kan? So kita tutup majlis kot, bagi dia lebih berkat sikit. Okay, so kita majlis dengan kan, tasbih kafarah, walas. Sorry.
InsyaAllah saya doakan semua kat sini, kita berjaya keluarkan satu buku untuk kita dapat jadi almajariah kita lah, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya sharekan dia punya video ni. Okay. Okay, bye.